Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan mempelajari Pendidikan Islam tingkatan 3, pelajaran 21, unit 1, Perjanjian Hudaibiyah dalam bidang sirah dan tamadun Islam. Perjanjian Hudaibiyah ini berlaku pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah dan ditandatangani antara pihak musyrikin Mekah dengan Rasulullah. Dinamakan Perjanjian Hudaibiyah sempena nama tempat perjanjian ini ditandatangani. Cuba kita lihat bagaimanakah berlakunya Perjanjian Hudaibiyah ini. Setelah hampir 5 tahun lebih Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah bersama para sahabat, hadir perasaan rindu Rasulullah kepada Mekah. Rasulullah SAW bermimpi bahawa baginda memasuki Masjidil Haram, mengambil kunci Kaabah serta melaksanakan umrah bersama dengan para sahabat. Para sahabat berasa gembira dan menyambut baik mimpi Rasulullah SAW itu. Pada hari Isnin awal bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah SAW bertolak ke Mekah bersama dengan 1,400 orang sahabat dengan pedang yang bersarung. Baginda tidak membenarkan mereka membawa pedang yang terhunus ketika melakukan umrah. Rasulullah SAW dan para sahabat berhenti di Zulhulaifah untuk berniat umrah. Mereka turut membawa binatang korban bagi menzahirkan niat mereka untuk melaksanakan umrah. Binatang korban juga dibawa untuk membuktikan kepada manusia bahawa kedatangan mereka bukan untuk berperang. Kedatangan rombongan Rasulullah SAW ini diketahui oleh musyrikin Mekah. Mereka tidak membenarkan rombongan ini memasuki Mekah. Khalid Al-Walid pada masa itu belum lagi memeluk Islam, bersama dengan tenteranya berjumlah 200 orang cuba untuk menghalang Rasulullah SAW daripada memasuki Mekah di Qura Al-Ghamim. Namun Rasulullah SAW melalui jalan lain untuk mengelakkan pertembungan dengan tentera Khalid Al-Walid. Kemudian Rasulullah SAW mengarahkan kaum muslimin supaya berkhemah di Hudaibiyah. Ketika kaum muslimin berada di situ, Budai bin Warqa Al-Khuzai, iaitu utusan Quraisy, datang untuk bertanyakan tujuan kedatangan mereka. Maka Rasulullah SAW memberitahu tujuan kedatangan baginda. Apabila Budai pulang menemui orang-orang Quraisy, dia menceritakan perkara tersebut, tetapi orang-orang Quraisy tidak mempercayainya kerana Budai adalah keturunan Bani Khuza'ah yang berpihak kepada Rasulullah sebagaimana yang dilakukan oleh datuk nenek mereka. Kemudian musyrikin Quraisy mengutuskan Al-Hulais bin Alqamah diikuti Urwah bin Mas'ud menemui Rasulullah bagi memastikan niat sebenar rombongan itu. Kedua-duanya berjaya diyakinkan bahawa kedatangan Rasulullah SAW dan para sahabat hanyalah untuk menunaikan umrah. Selepas itu, Rasulullah SAW mengutuskan Osman bin Affan radhiyallahu anhu menemui musyrikin Mekah untuk menerangkan tujuan kedatangan mereka. Saidina Osman ditahan beberapa ketika sehingga tersebar berita tentang kematiannya di kalangan kaum muslimin. Setelah mendengar berita tersebut, Rasulullah dan para sahabat membuat bai'ah untuk setia bersama dengan Rasulullah SAW dan tidak meninggalkan baginda. Peristiwa bai'ah ini dilakukan di bawah sebatang pokok yang terdapat di sana. Selepas itu, pokok tersebut dipanggil pokok Ridwan. Bai'ah ini dikenali sebagai Bai'ah Ar-Ridwan. Peristiwa Bai'ah Ar-Ridwan ini tersebar dalam kalangan orang-orang musyrikin Mekah Quraisy dan mereka berasa gerun. Mereka telah menghantar seramai 50 orang tentera yang diketuai oleh Miqras bin Hafs untuk mencari peluang yang baik untuk menyerang orang-orang Islam. Pengawal tentera muslimin iaitu Muhammad bin Maslamah berjaya menawan mereka, tetapi ketua mereka berjaya melarikan diri. Apabila orang-orang Quraisy mengetahui apa yang sedang berlaku dalam kalangan kaum muslimin, sekumpulan tentera mereka datang dan memulakan serangan terhadap kaum muslimin sehingga 12 orang daripada mereka berjaya ditawan dan seorang muslim terbunuh. Selepas kejadian penyerangan tentera Quraisy terhadap orang-orang Islam dan kekalahan yang dialami mereka, maka kemudiannya merasa sangat gerun dan takut
Lalu mereka menghantar Suhail bin Amru untuk berbincang mengenai perjanjian damai. Lalu termeterailah perjanjian Hudaibiyah. Isi kandungan perjanjian Hudaibiyah tersebut adalah Rasulullah SAW dan para sahabat tidak boleh memasuki Mekah pada tahun itu, iaitu tahun ke-6 Hijrah. Mereka dibenarkan masuk ke Mekah pada tahun hadapan, iaitu pada tahun ke-7 Hijrah, dan dibenarkan berada di Mekah selama 3 hari sahaja. Selain itu, mereka tidak boleh membawa senjata kecuali pedang yang bersarung. Orang Quraisy tidak boleh mengganggu mereka. Antara lain, isi perjanjian Hudaibiyah ialah tiada peperangan antara kedua-dua belah pihak selama 10 tahun. Selain itu, mana-mana kabilah yang mengikat perjanjian dengan Rasulullah SAW turut tertakluk dengan perjanjian Hudaibiyah. Mana-mana kabilah yang mengikat perjanjian dengan musyrikin Mekah, mereka juga terikat dengan perjanjian Hudaibiyah. Antara lain isi kandungan perjanjian Hudaibiyah, orang Mekah yang lari ke Madinah perlu dikembalikan ke Mekah. Sebaliknya, sesiapa yang lari dari Madinah ke Mekah tidak perlu dikembalikan. Banyak hikmah yang terdapat dalam perjanjian Hudaibiyah ini, antaranya dari segi perkembangan dakwah Islamiah, musyrikin Mekah tidak lagi mengganggu usaha dakwah Rasulullah. Dalam perkembangan dakwah Islamiah juga, ramai orang Arab memeluk Islam secara terang-terangan seperti Khalid Al-Walid. Selain itu, dalam perkembangan dakwah Islamiah juga, Rasulullah SAW membuka ruang dakwah Islamiah dengan menghantar surat kepada kerajaan lain di semenanjung tanah Arab. Kita lihat pula hikmah perjanjian Hudaibiyah dalam perkembangan politik Islam. Musyrikin Mekah secara langsung mengiktiraf kerajaan Islam Madinah serta Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Selain itu, Rasulullah SAW mengikat perjanjian dengan kabilah-kabilah di sekitar Madinah, antaranya termasuklah Bani Khuza'ah. Hikmah perjanjian Hudaibiyah dalam aspek perkembangan politik Islam ialah Rasulullah SAW mula menghantar surat kepada pemimpin di dalam dan di luar semenanjung tanah Arab dan mendapat jawapan daripada mereka. Selain itu, selepas perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW menumpukan perhatian kepada Yahudi di Khaybar kerana musyrikin Mekah bukan lagi menjadi ancaman besar kepada kerajaan Islam Madinah. Kita lihat pula hikmah perjanjian Hudaibiyah dalam perkembangan ketenteraan Islam. Kekuatan ketenteraan Islam bertambah daripada 3,000 orang kepada 10,000 orang hanya dalam tempoh 2 tahun selepas perjanjian Hudaibiyah. Selain itu, perjanjian Hudaibiyah ini juga mewujudkan suasana aman antara kerajaan Islam di Madinah dan musyrikin Mekah. Selepas kita mempelajari perjanjian Hudaibiyah ini, pelajar dapat jelaskan dua isi kandungan perjanjian Hudaibiyah. Kedua, jelaskan bagaimana berlakunya peristiwa Bai'ah Ar-Ridwan. Dan yang ketiga, jelaskan dua hikmah perjanjian Hudaibiyah dari aspek perkembangan Islam. Sekian untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.